Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Yani. Hari ini saya bukan nak mengajar bagaimana hendak mengisi JD Hermes, tetapi kita hendak menyemak sama ada maklumat yang kita isi di dalam JD Hermes itu adalah betul sebelum kita menghantarnya kepada pengesah dan pelulus. Okey, mula-mula sekali kita klik Google Chrome. Okey, kita hendaklah memastikan bahawa pengisian kita di dalam JD Hermes adalah tepat dan betul. Okey, typekan google.com. Di sini kita seperti biasa typekan Hermes, enter. Kemudian kita ambil yang atas sekali. Seperti biasa kita masukkan ID pengguna dan kata laluan. Dan kemudian kita hantar. Dan paparan Hermes kita akan keluar seperti ini. Kita pergi cari data penjawatan dan deskripsi tugas. Di sini kita pergi ke fungsi dan bahagian selenggara komponen deskripsi tugas. Biasanya sekiranya seorang pendidik telah selesai mengisi JD Hermes, akan keluar paparan seperti ini ya. Seperti ini dia ada menunjukkan ringkasan status. Sekiranya belum siap mengisi, maka tidak ada ringkasan status. Kalau di sini saya sudah disahkan, cuma belum ada status kelulusan. Okey, sebelum kita menghantar untuk pengesahan, kita perlu menyemak sekali lagi JD Hermes untuk menentukan maklumat yang kita isi adalah tepat dan betul. Okey, kita klik pada nama kita dan kita akan periksa satu persatu. Yang pertama sekali di maklumat umum, pastikan kita sudah meletakkan ringkasan gelaran jawatan sebenar seperti ini, guru akademik. Okey. Kemudian grade JD yang betul. Dan bahagian bidang dan subbidang itu kita biarkan saja. Kalau di sini dia sudah tidak membenarkan kita mengedit sebab kita sudah menghantar. Okey, yang kedua tujuan pewujudan jawatan. Kita cuma perlu copy paste, salin dan tampal di sini daripada dokumen JD kita yang diberikan oleh pihak sekolah. Ini adalah paparan setelah kita mengisi tujuan pewujudan jawatan. Ada satu saja ya. Okey, sekiranya betul, barulah kita pergi ke sebelah accountability. Okey. Grade jawatan seperti di sana dan di sini kalau saya scroll ke bawah kita ada 8 accountability dalam perkhidmatan kita dan di sebelahnya adalah tugas utama. Di sini biasanya guru akan banyak membuat kesilapan. Ada yang tertinggal tugas utama, kemungkinan dia cuma copy paste 3 daripada 5 saja. Jadi kita perlu memeriksa setiap tugas utama yang kita salin dan tampal di sini ya. Tengok, saya scroll ke bawah, pastikan semuanya cukup. Ada yang mempunyai 6 tugas utama, ada yang mempunyai 2 dan paling sedikit 2 tugas utama. Okey, sekiranya semua betul, barulah kita boleh beralih kepada dimensi.
Dan jangan lupa setiap kali kita menyemak, kita perlulah simpan. Tekan butang simpan. Untuk di sini saya sudah tiada butang simpan sebab saya sudah disahkan. Okey, seterusnya di bahagian dimensi, cara mengisinya seperti ini. Saya ada 3 rekod di sini. Yang pertama, bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi kelas mata pelajaran. Kita cuba perlu menyenaraikan skop kelas dan berapa jumlah pelajar yang terdapat di dalam kelas tersebut, koma dan seterusnya kelas lain serta jumlah pelajar yang terdapat di dalamnya. Dan yang kedua pula masa PDP mengikut surat berkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Di sini saya cuma menyenaraikan kelas dan berapa waktu yang diperuntukkan untuk mengajar kelas tersebut. Dan ia dipisahkan dengan koma. Contoh di sini saya tulis 4K6, saya mengajar 7 waktu. Kemudian kelas yang kedua 5K5, 4 waktu dan seterusnya. Okey, saya ada 3, 4, 5 kelas dengan waktu yang berbeza. Kemudian yang ketiga adalah kelas persatuan dan badan beruniform ataupun sukan permainan yang dipertanggungjawabkan. Di sini saya tulis persatuan bulan sabit merah iaitu 12 kali perjumpaan. Sekiranya kita ada kelab ataupun sukan permainan yang lain, contohnya kita tambah di sini kelab STEM 12 kali perjumpaan. Bila semuanya kita sudah semak dan betul, barulah kita simpan dan kita terus pergi ke kelayakan akademik. Kalau di sini saya cuma ada ijazah sarjana muda dengan kepujian, maka paparan dia cuma ini saja. Tetapi sekiranya para pendidik ataupun cikgu-cikgu mempunyai master ataupun PhD, maka perlulah disenaraikan juga di sini ya. Seterusnya adalah kompetensi. Kompetensi. Jumlah rekod di sini mengikut dokumen JD yang kita dapat daripada pihak sekolah, dia ada 10 sahaja dan kita just tanding dan tampal. Jadi paparan dia akan keluar seperti ini ya. Seterusnya pengalaman. Untuk pengalaman, senarai pengalaman kerja dan tempoh pelas pengalaman, kita biarkan kosong, tiada, kita kosongkan saja. Dan di sini yang paling penting pengesahan. Sekiranya belum disahkan, kita sudah menyemak semua maklumat yang kita isi adalah betul, tanpa kesilapan ejaan. Pastikan tidak ada pertindihan nombor, pertindihan jawatan, pertindihan skop tugas. Barulah kita akan klik pada pengesahan dan pilih di mana kita perlu mengesahkannya ikut arahan dalam pengesahan JD dan akhir sekali ia akan muncul seperti dalam paparan ini ya. Ini adalah paparan selepas disahkan oleh pegawai pengesah sekolah. Ini ya. Jadi pegawai pelulus adalah pihak pentadbir, pengetua sendiri dan dia akan mencatatkan di sana tarikh hantar. Contoh di sini 21/9/2020. Yang ini belum diluluskan lagi. Cuma sudah disahkan oleh penolong kanan 1. Semoga bermanfaat. Itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga berjaya. Seperti biasa, kalau dah habis, selesai, kita lock keluar saja ya. Okey. Okey, terima kasih.